Relax bro. Okey, Alhamdulillah kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro dengan topik-topik menarik kita sempena tahun baru kita. Hmm. Agil, Hmm. jangan lupa terus follow, like, share kami di semua platform social media di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan juga Spotify untuk membantu menjayakan dan melancarkan lagi program podcast Relax Bro di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Okey Agil, tadi kita ada cakap pasal soal DAP, soal sikap bukan saja 3 kes tahun lepas yang menimbulkan polemik, krisis kepercayaan orang Melayu kepada kerajaan perpaduan itu sendiri dan kebencian orang Melayu kepada DAP itu sendiri. Tapi yang kita nak sentuh kali ini yang dalam topik ini yang ketiga ni, poin kita terhangat di pasaran. Terhangat di pasaran. Kita boleh juga katakan rentetan daripada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Dia build up. Tidaklah direct. Dia build up dia ada. Dia build up dia ada. Orang tak suka DAP, orang kata apa? Siapa-siapa yang bersama dengan DAP, kita buang. Betul tak? Okay. So, antara isu yang terkini adalah langkah Dubai. Okay. Langkah-langkah ni banyak. Dulu kita ada langkah Kajang, langkah Putrajaya, langkah Sheraton, langkah London tak awal tahun itu, awal tahun lepas. Dan juga kemudian ni langkah Dubai yang terbaru. Itu banyak betul langkah kita ni. Langkah Dubai ni kali ni pada saya yang terpanas dan terhangat. Dia dah lah tempat tu Dubai. Dubai pula tu. Lain macam. Siapa pergi secara pastinya saya pun tak tahu. Cerita-cerita di pasaran ada sebutlah beberapa nama-nama tokoh-tokoh politik dalam negara, Parti Pembangkang, dan juga ada wakil pun dikatakan daripada Parti UMNO sendiri, Barisan Nasional. Barisan Nasional. Dan apa pun Agil, langkah Dubai ini pada pandangan peribadi saya adalah satu manifestasi yang menggambarkan bahawasanya ada gerakan hasil daripada kesan-kesan yang berlaku dalam negara kita, maka ada plan seperti itu. Ada peluang untuk plan. So orang politik yang bijak dia akan ambil lah langkah tertentu. Betul. So sebelum saya nak pergi lanjut, saya nak tanya Agil dulu. Biar dia komen dulu lah. Saya ada dua perkara yang saya nak mungkin bincang dan juga kongsi dengan pendengar dan penonton. Yang pertamanya, bila ada langkah Dubai ni, untuk pengetahuan penonton dan pendengar, saya dan Dok memang kita tak ada detail langsung. Benda ni macam mana pendengar dan penonton dengar, macam itulah kami pun dengar dan dapat maklumat. Dan mungkin kita dapat lebih sikit lah pasal kawan-kawan dalam politik ni ramai. Ada yang bercerita, ada yang berkongsi, dan saya pun adalah 2-3 orang daripada kawan-kawan di sebelah Perikatan Nasional ni pun telefon dan berkongsi dan sebagainya. Tapi ianya memberi satu gambaran kepada kerajaan, terutamanya kepada PMX, bahawa ada tidak kepuashatian di kalangan orang Melayu. Yang ini sepatutnya menjadi satu signal jelas kepada PMX. Kita tengok PRN 2023, 6 negeri kita punya vote shares UMNO 30%. Orang Melayu menyokong Kerajaan Paduan. 70% menyokong Perikatan Nasional. Itu red flag pertama. Okay. Red flag kedua, di PRK Kemaman. Itu red flag kedua. Red flag ketiga, bila ada desas-desus langkah Dubai. Maksudnya PMX kena bagi penelitian dan attention yang high priority untuk memastikan isu-isu yang berkaitan dengan orang Melayu ni, orang Islam, orang Melayu ni, 3R lah, isu-isu 3R ni dapat diselesaikan, dapat digarap dengan baik oleh PMX. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, yang ini saya nak bagi sedikit kepada mereka-mereka yang kalau betul ada langkah-langkah yang tak sepatutnya berlaku ni. PMX, walaupun kita suka tak suka, mungkin ada yang setuju dalam UMNO dengan dia, ada yang tak setuju dalam UMNO dengan dia. Ini semua nombor 2. Nombor 1 ialah dia dah berjaya mewujudkan kestabilan politik yang diterjemahkan melalui kestabilan ekonomi negara. Yang ini penting. Ini hidup rakyat ni. Tak ada kestabilan politik, kita tak ada kestabilan ekonomi. We are getting there. Memang ada banyak masalah, mungkin ada banyak benda yang perlu diperbaiki, tapi we are getting there. Sebab apa? Yang pertama sekali, kita mesti mencapai kestabilan politik. Bila ada langkah-langkah macam ni, Dok,
Apa yang dia buat ni betul lah. Tak salah sebab proses demokrasi membenarkan mereka membuat langkah-langkah sebegini. Kalau ada sokongan majoriti yang tidak memihak pada PMX, betul lah, bolehlah pilih Perdana Menteri baru, bolehlah bentuk kerajaan baru, betul. Tapi at what cost? At what cost? Siapa yang rugi? Negara dan rakyat. Betul lah, you untunglah you jadi kerajaan. Tapi tengah-tengah baru lepas setahun kita pilihan raya, you nak buat balik kerajaan baru, stop it lah. Enough is enough. We have done it before. 5 tahun, 3 kerajaan, apa jadi pada ekonomi negara? Hancur. No one has confidence dekat dalam negara ni lagi. Orang nak masuk, nak invest pun takut. Pasal apa? The first question, macam saya dulu dalam corporate world, the first question dia tanya, you rasa ada tukar kerajaan lagi tak? Pasal I nak invest ni. Sebab kalau I invest, tukar kerajaan, tukar polisi. Tukar polisi, jahanam lah investment. Tapi kalau macam ni lagi, cara you cakap ni, orang kata you penjilat kerajaan. Betul. Saya bukan nak kata saya ni penjilat kerajaan. I prefer a stability. Because the most priority bukan kerajaan yang merintah. Rakyat yang diperintah dan negara ni. Itu paling, macam kata tadi, ada orang setuju, ada orang tak setuju. Ada perkara yang saya setuju dengan PMX, ada perkara yang saya tak setuju dengan PMX. Okay. Jadi, benda ni bukan pasal kita nak jilat. Nanti, kita ada satu topik yang, boleh nampak saya tak jilat? Boleh nampak saya tak jilat? Hakikatnya, jangan selfish. Ahli politik, jangan selfish. Sebab tu kita pernah cakap dalam episod yang lepas, pasal bila orang kata ahli politik kaya, saya kata kan. Sebenarnya, you masuk politik untuk apa? Untuk you dapat kuasa atau untuk you memimpin negara ni demi rakyat? Kalau you nak dapat kuasa pasal you, get off. Tak payah masuk politik. Tolonglah. Ini untuk rakyat. Kalau you percaya pada sistem demokrasi, you dah kalah pilihan raya. Be a functioning opposition. Kalau kerajaan buat benda tak bagus, tunjuk kat rakyat yang you lebih baik daripada kerajaan. Ini tidak. Dalam parlimen pun you tak perform. You nak jadi kerajaan. Come on lah. Stop it lah dok. Dalam parlimen tak perform, tak study isu. Okay. So, dia macam ni ya. Okay, tak apa. Lagi dah komen part tu tadi. Berkenaan dengan langkah Dubai secara umumnya. Kita lebih prefer fokus kepada kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat, which is perkara yang kita tekankan soal ekonomi pada hari ni yang perlu dipulihkan semula, dan usaha-usaha PMX sekarang itu memang nampak dan tampak jelas lah. Okay. Cuma salah satu perkara yang saya nak sentuh juga di sini, isu langkah Dubai ni sama ada dia benar-benar berlaku ataupun ia adalah persepsi. Itu pun satu perkara pokok juga. Tak apalah, kerajaan ada semua sources dia. Okay, untuk dia buat semakan, intelijen yang boleh mengkaji. Cuma pada saya lah satu benda lagi. Tak apalah, soal kerajaan punya info tu info lah. Ketepatan info tu penting. Sebab apa? Sebab kita tak nak orang yang tak ada kaitan itu terfitnah, tertuduh tak semata-mata kerana politik yang sempit dan rigid ini, dikaitkan orang yang tak ada kaitan pun dikaitkan. So ini tak fair. Betul. Okay? Sebab itu kalau kita tengok contohnya macam zaman Nabi SAW, peristiwa hadithul ifk, semua orang tahu. Okay, peristiwa fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Okay, Nabi SAW mengambil masa yang begitu lama sebab menunggu proven bukti daripada wahyu sama ada membenarkan Aisyah ataupun menyalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Okay, dan pada masa itu Nabi SAW sendiri pun dengan ketokohan baginda dan kerasulan baginda SAW pun tak dapat nak kawal penyebaran persepsi dan fitnah ke atas Aisyah. Dia tak dapat kawal. Sehingga kan Nabi SAW hantar Aisyah balik ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, balik duduk rumah bapak engkau, wahai Aisyah. Tapi Nabi tak sebut pun. Nabi tak bagi hukuman pun. Nabi tak kata apa-apa pun. Nabi tunggu sampai perkara tu di-proof. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala proof melalui apa? Melalui wahyu. Okay. Dan kemudian peristiwa yang pernah saya bacakan atas pentas Pimpinan Agung UMNO dulu. Timbalan pengurusi tetap minta saya berhenti berucap. Tapi Allah yarham sudah Tan Sri Aziz dulu. Dia minta saya berhenti berucap. Berhenti berucap. Pada masa tu krisis antara Datuk Seri Najib dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya ingat lagi. Saya membaca satu kisah ni yang saya baca.
peristiwa bagaimana seorang sahabat Nabi nama dia Al-Hassan ibn Thabit. Hassan bin Thabit ini radhiyallahu anhu ni, dia ni adalah penyair. Okay? Masa peristiwa Aisyah, kisah Aisyah tu, dia di antara orang yang pergi berjalan ke sana sini. Bila penyair zaman Arab ni, penyair ni orang yang selebriti. Dia cakap tu orang nak dengar. Dia artis lah. Artis. Dia cakap orang nak dengar. So jadi dia di antara orang yang tolong bantu sebarkan fitnah ni. Dia. Walhal dia sahabat Nabi dia. Pasal dia artis orang. Dia artis, orang percaya kat dia. Tapi bila Allah turunkan wahyu mensucikan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bebas daripada fitnah. Okey, orang pakat-pakat minta supaya Al-Hassan ibn Thabit dihukum sebab dia di antara penyebab tersebarnya fitnah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ni antara orang yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah mempertahankan. Jadi Nabi ambil kira jasa-jasa dia ke atas Nabi dulu. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan. Walaupun dia telah melakukan kesalahan dalam kisah Aisyah. Tapi jasa dia dulu Nabi SAW kenang. So, hal-hal yang macam ni pun pada saya kena ambil kira. Orang yang pernah berjasa dengan kita, orang yang pernah baik dengan kita, jangan semata-mata kerana sumber-sumber yang kadang-kadang kita tak tahu. Minta supaya lebih adil. Pihak polis ke, intelijen ke, yang mana duk semua info ni, kaji dulu. Jangan info-info yang datang daripada mari-mari datang daripada internet. Terus kita nak ambil tindakan dan nak buat serangan terus. Tuduhan ke atas orang tertentu. Ini tak fair. Pada saya tak fair. Saya setuju. Saya setuju. Saya kalau boleh potong sikit, Dok. Saya teringat. Ini banyak teringat tu si Najib. Macam mana beliau terlalu percayakan sistem yang dia bina. Dan sistem tu sebenarnya menipu dia. Banyak benda-benda yang disampaikan oleh dia macam ni lah. Untuk pemimpin. Kadang-kadang kita ni memang tak ada masa untuk verify information. Tapi jangan gunakan source yang sama all the time. Betul. Kena sentiasa diversify kita punya source. Kadang-kadang source tu kita mungkin dulu kita tak suka dengar, tapi kita kena verify information yang kita dapat daripada source yang biasa kita dapat. Untuk masa yang kita akan membuat keputusan yang tepat. Sebab untuk menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa bukti, itu dah salah. Betul. Itu dah salah. Sebab you sekadar menuduh disebabkan you dengar daripada orang. Saya cup sikit lagi lah. Kami perbincang soal ini bukan kita menyokong langkah Dubai ke tak? Tak. Kita nak kestabilan politik. Okay? Cuma kita tak nak tuduhan-tuduhan yang dibuat berlaku secara tidak adil dan tidak patuh syariah. Sebab ada tuduhan. Bila berlaku secara tidak patuh syariah, ini pada saya point dia yang kita sedang bincangkan. Okay, continue lagi. Tapi saya pun dah lupa dah point tu. Cuma saya nak tanya untuk manfaat penonton dan pendengar. Cuba explain sikit, Dok. Tuduhan yang patuh syariah. Sebab saya pernah jadi mangsa tuduhan tak patuh syariah. Tuduhan patuh syariah ni simple. You ada bukti. Bila you ada bukti, itu tuduhan you ada asas. Okay, tapi kalau bukti you tak konkret, sumber you pun entah apa-apa entah. Macam mana? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Kata Nabi apa? Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu berdusta sekiranya dia menceritakan, meriwayatkan semua benda yang dia dengar. Asyik dengar cakap. Betul lah, kita nak strengthen our political punya alignment. Okay, kita tapi punya political positioning. Kita pun nak dapatkan kedudukan apa-apa. Tapi kena ingat, jangan buat fitnah kat orang. So ini kena make sure. Dia mengingatkan saya kepada macam episod lepas saya pernah kata lah, masuk politik ni sebelah kaki dah confirm neraka. sebab dia nak naik, dia nak naik, dia jatuhkan kawan dia. Itu dia punya model. Itu normal politik. Okay. Ini normal politik dah. Ini saya nak tanya, Dok. You lagi lama daripada I dalam politik. Tapi itulah dia politik. Okay, sebab tu kalau tidak apa kita tak perlu bercakap lah pasal soal perubahan. Kalau kita meneruskan normal politik yang sedia ada, kita teruk lah. Betul. Kalau tak, contohnya PMX datang dengan dasar untuk membersihkan kerajaan dengan polisi dia. Untuk makluman, pembersihan ini besar-besaran tau. Bukan saya tabik sampai pemilihan
pegawai-pegawai, saya tak perlu sebutlah level mana, pegawai-pegawai di peringkat bawahan ni, okey, disaring, dicek rekod jenayah dan sebagainya. Kita tahu kita memimpin di kawasan. Up to that level, which is, ini saya salute. Kalau perubahan ini yang kita nak buat, betul, baik, dan kita sokong 100%, biar cara dan metodnya pun menepati dan patuh syariah. Supaya kita berlaku adil ke atas orang. Betul. Kita tak nak wala yajrimanakum syada'a biqana'an qaumin ala alla ta'dilu. Okey, jangan semata-mata kerana jenayah, kesilapan, kesalahan sesuatu kaum menjadikan kita berlaku tidak adil ke atas dia. Ya, adilu, berlaku adillah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju. So itu pada kami, saya rasa langkah Dubai ni is enough lah. Cuma apa yang kita nak adalah jadi pembangkang yang berwibawa, mengkritik dasar-dasar kerajaan yang mana kita lihat tidak baik untuk rakyat. Perbetulkan, berikan solusi, berikan idea-idea yang bernas, study isu-isu sebelum masuk ke parlimen, supaya apa-apa yang kita cakap bukan daripada sources dan sumber-sumber yang menggarut, yang dikategorikan sebagai sumber sampah ataupun rubbish. Facebook punya sumber. Kalau kita pakai Facebook punya sumber, lepas tu kawan tu pula apa dia panggil? Fake account. Kan, fake account, buat jalan cerita punya menarik, kita bawa dalam parlimen nak dibincangkan. Come on lah, malu lah pada rakyat. Kind of quality MP. Quality MP, study lah sikit. Dia akhirnya dok, show us what you got lah. Show us what you got. Let us assess you. Nanti orang rakyat kata, okay, you deserve to be our government, then you deserve to be our government lah. Kena yakin lah. Itu orang kata ketentuan ilahi. Allah Ta'ala ada perancangan dia. Tapi kalau you layak, memang you akan jadi kerajaan. But jangan dengan cara macam ni lah. Itu yang kita harapkan supaya sesi menebuk atap mana-mana kerajaan tidak berlaku lah, insyaAllah. Kita akan berhenti dan kita akan bincangkan satu lagi topik yang akan membuktikan saya tak jilat kerajaan. InsyaAllah kita kembali selepas ni. Relax bro.